Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza binti Idris, merupakan pensyarah ekonomi daripada Kolej Profesional Mara Beranang. Di sini saya ingin berkongsi bagaimana saya memimpin pelajar saya dalam menyelami kursus makroeconomics dengan menggunakan kaedah EFCS System. Saya selalu berseluruh di hadapan pelajar saya mengatakan bahawa kursus ekonomi ni merupakan mata pelajaran yang paling penting di planet muka bumi ni selepas mata pelajaran agama. Kenapa saya kata macam tu? Sebab apa yang kita lalui, tiap saat yang kita lalui dipengaruhi oleh unsur ekonomi. Nasib kita bukan saja kita tentukan, ia juga meliputi apa yang terjadi di sekeliling kita. Maksudnya sesuatu di luar jangkaan kita yang kita tak dapat pengaruhi sebab kita ni berskala mikro. Okey, saya mengajar kursus Macroeconomics di mana dalam kursus ini pelajar saya perlu mengetahui isu-isu semasa yang berlaku di dalam dan di luar negara. Contohnya isu COVID-19 sekarang, bagaimana ia memberi kesan kepada ekonomi negara. Selain itu, pelajar juga perlu mempunyai kemahiran asas matematik yang sangat baik di mana pelajar perlu mengingat formula yang sangat banyak terutamanya dalam topik National Income Equilibrium. Jadi topik ini berdasarkan pemerhatian saya, pelajar susah nak ingat formula terlampau banyak. Pelajar tak dapat mengikut langkah dengan betul dan juga pelajar tidak mempunyai kemahiran asas matematik yang baik. Jadi persamaan algebra pun selalunya pelajar selalu tertukar. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Daripada perhatian saya dapati 4 orang daripada 25 orang pelajar daripada kelas saya jurusan Diploma Pengurusan Perniagaan memang menghadapi masalah tersebut. Jadi apa yang membimbangkan saya, mereka tidak dapat menyiapkan latihan yang saya bagi. Setiap kali kelas saya bagi latihan, mereka tak buat. Dan setiap kali kelas mereka tidur. Jadi ini memberi satu kesan yang tidak baiklah kepada pelajar tersebut. Jadi pelajar akan cepat bosan, tidur, pelajar juga stres, tak dapat menyelesaikan masalah matematik yang saya bagi. Sebab ekonomi ni dia bukan sahaja berkenaan isu tetapi juga matematik. Jadi kemahiran matematik ni memang sangat diperlukan dalam kursus ini. Jadi saya terfikir apakah cara atau metod yang sesuai untuk menarik minat pelajar saya dan apakah cara yang sesuai untuk memastikan pelajar saya dapat mengingat formula dan dapat menyelesaikan masalah matematik yang saya bagi. Jadi takkan saya nak biarkan perkara ini berlanjutan sampai bila-bila. Jadi saya telah mengambil inisiatif untuk mencipta satu formula yang mudah untuk pelajar ingat. Jadi ini adalah aktiviti yang saya lakukan semasa face to face, iaitu saya design satu formula dan pelajar perlu mengikut formula yang saya bagi tu dan transfer dia dalam bentuk polystyrene yang terpakai. Jadi pelajar perlu selesaikan masalah matematik berdasarkan formula yang telah diberi dan formula yang telah mereka sediakan. Dalam aktiviti yang saya laksanakan, pelajar amat seronok dan pelajar enjoy dalam kelas. Jadi pelajar dalam ni, pelajar present apa yang mereka telah pelajari dan bentukkan penyelesaian masalah tersebut menggunakan kabus yang diberi. So kita buat dalam bentuk macam teknik Scrabble lah, tapi Scrabble dalam bentuk number. Isu pandemik COVID-19 tidak mematahkan semangat saya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang interaktif sesuai dengan teknologi pada masa kini dan juga sesuai dengan sesi pengajaran pembelajaran di rumah. Jadi saya telah mengadaptasi formula yang telah saya reka sebelum ini berbentuk cartapai. Jadi ini adalah formula yang dibentuk untuk mengira keseimbangan pendapatan negara menggunakan dua kaedah, iaitu yang pertama yang saya tunjukkan ini ialah kaedah aggregate demand, aggregate supply dan juga satu lagi kaedah yang dinamakan sebagai leakage injection. Saya dapati pelajar saya seronok dengan kaedah yang diperkenalkan ini, dengan sistem yang diperkenalkan ini. Lebih-lebih lagi, saya gabungkan dengan aplikasi yang dinamakan kumospace.com. Jadi pelajar dapat mengikuti langkah demi langkah yang saya tunjukkan dengan persekitaran yang amat menyeronokkan, dengan persekitaran yang amat menenangkan, ibarat berada di tepi pantai. Apa yang menggembirakan saya ialah pelajar saya dapat membentuk persamaan C, iaitu consumption function dalam mengira keseimbangan pendapatan negara. Kerana ini adalah step pertama. Selalunya pelajar dia akan tersilap langkah. Step pertama ni mesti dia akan tersalah buat. Apabila langkah pertama salah, automatik
ia akan memberi kesan kepada langkah seterusnya. Jadi secara tak langsung mereka akan mendapat jawapan nilai National Income Equilibrium yang salah. Jadi betapa pentingnya langkah pertama ini dalam mengira keseimbangan pendapatan negara. Jadi saya memang betul-betul menekankan langkah pertama ni ketika mengajar pelajar untuk mengira keseimbangan pendapatan negara untuk keempat-empat sektor ekonomi melalui pendekatan aggregate demand, aggregate supply dan juga pendekatan leakage injection. Alhamdulillah, saya bersyukur di atas usaha yang telah saya lakukan dan juga usaha yang dilakukan oleh pelajar saya, kerana usaha ini adalah sangat berbaloi yang mana pelajar-pelajar saya telah mendapat keputusan yang baik selepas intervensi dilaksanakan. Jadi jika anda tuan-tuan tengok di graf ini menunjukkan ujian pra yang mana sebelum intervensi dilaksanakan, keempat-empat pelajar mendapat grade D. Dan setelah kaedah ini diperkenalkan, 3 orang pelajar mendapat grade A minus dan seorang pelajar mendapat grade A iaitu 82.5%. Pelajar ini telah dapat mengingat formula dan juga dapat mengikut langkah mengira pengiraan pendapatan negara dengan betul. Di samping itu, mereka juga seronok untuk belajar makroekonomi kerana suasana yang menyeronokkan dan juga sistem yang dapat menarik minat pelajar tersebut. Jadi saya amat berbesar hati jika sistem ini dapat dikongsi, dapat diilhamkan kepada pensyarah-pensyarah dan juga guru-guru di seluruh Malaysia sebagai satu platform untuk meningkatkan kefahaman pelajar dan juga seterusnya meningkatkan karier dan juga ilmu pengetahuan sesama pendidik antara kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.